Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama-sama pada pagi ini dalam siri kuliah Duha kita membicarakan tentang keindahan Islam yang menjadi pegangan dan panduan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara ciri keindahan Islam yang akan kita bicarakan pada pagi ini, bahawa Islam adalah agama yang mementingkan pelaksanaan kepada tanggungjawab. Di mana tanggungjawab merupakan suatu yang penting ya di dalam Islam. Kan itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara ciri kekuatan kehebatan Islam ini ialah orang yang diberikan tanggungjawab di dalam Islam, mereka semestinya melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan penuh amanah. Mereka tidak akan mensia-siakan tanggungjawab tersebut, kerana mereka tahu bahawa setiap tanggungjawab itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Untuk itu, marilah sama-sama kita merenungi sebuah hadis Nabi SAW daripada Qatadah an Qatadata an Abil Malih anna Ubaidallah ibn Ziyad ada ma'akila ibn Yasar fi maradihi faqala lahu ma'akilun inni muhaddisuka bihadithin lawla anni fil maut lam uhaddithka bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min amirin yali amrul muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'humul jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Qatadah dari Abu Al-Malih bahawa Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika dia sedang sakit. Ma'qil kemudian berkata kepadanya, sesungguhnya aku menceritakan kepadamu sebuah hadis. Kalau bukan kerana aku berada di ambang kematian, nescaya aku tidak menceritakannya kepadamu. Aku mendengar Salam bersabda, tidak seorang pemimpin yang mengurus perkara kaum muslimin, tidak ada seorang pemimpin yang mengurus, yang menjaga perkara yang berkaitan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk mereka. Dia tidak bekerja bersungguh-sungguh untuk mereka dan menasihatinya, kecuali dia pasti
tidak akan masuk syurga bersama mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-205, dan hadis ini adalah hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap pemimpin yang disebutkan dalam hadis ini bertanggungjawab bekerja bersungguh-sungguh. Kerana dia dilantik, dia dipilih, dia diberikan tanggungjawab, maka dia mestilah bertanggungjawab dengan pilihan tersebut. Bertanggungjawab dalam memberi khidmat untuk mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Untuk mereka yang berada di bawah kepimpinannya, di bawah pemimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, perlulah sentiasa memikirkan bahawa seluruh tanggungjawab dan amanah yang dipikul akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu secara terperinci di hari akhirat kelak. Ya, maknanya sebagai seorang pemimpin, dia perlu memikirkan, ya, dia perlu tahu, dia perlu sedar bahawa setiap tanggungjawab dan amanah yang dipikul akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, satu persatu secara terperinci. Sebab itu seorang pemimpin, mereka tidak boleh mengabaikan tanggungjawab sekali-kali. Mereka tidak boleh memandang mudah soal tanggungjawab itu, kerana dia telah bersedia dan bersetuju untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Sebab itu, pemimpin perlu bersungguh-sungguh menjaga kebajikan orang yang di bawahnya. Seorang pemimpin mesti bersungguh-sungguh menjaga keperluan. Andai kata ada di antara orang yang di bawah tanggungjawabnya memerlukan bantuan, keperluan, mestilah dibantu, mestilah ditolong. Seorang pemimpin mesti ada perasaan kasih sayang kepada orang yang berada di bawah pimpinannya. Seorang pemimpin mestilah sentiasa menjaga keselamatan, keselesaan di kalangan kaki tangan atau rakyat yang dipimpin. Bukan hanya penyokong yang memilihnya saja. Tak boleh dia menjaga kebajikan dan kebaikan penyokongnya saja. Tetapi dia perlu menjaga kebajikan, keselesaan, keselamatan, ya, kebajikan seluruh orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Kalau seorang wakil rakyat sebagai contoh, dia tidak boleh menjaga kebajikan orang yang menyokongnya saja, tetapi dia mestilah menjaga kebajikan seluruh rakyat yang berada di bawah, ya, tanggungjawabnya, yang berada di kawasannya. Ini satu contoh. Ya, tak boleh diabaikan orang lain. Tak boleh diabaikan kumpulan yang lain. Tetapi mereka semua adalah, ya, orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Baginda Nabi SAW pernah memberi amaran kepada pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh bekerja mengurus rakyat di bawah pimpinannya, dan tiada jaminan syurga. Ya, Nabi memberikan amaran kepada pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh, ya, menjaga dan mengurus rakyatnya, bahawa mereka tidak ada jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan masuk syurga. Lam yadkhul ma'ahumul jannah. Mereka tidak akan masuk syurga kerana mengabaikan tanggungjawab kepada
rakyat yang berada di bawah tanggungjawabnya, di bawah kepimpinannya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, andainya seekor kambing berjalan mencari makan, kata Sayyidina Umar, andai kata seekor kambing, ni bukan orang ni, kambing. Kalau orang lagilah. Seekor kambing berjalan cari makan daripada Madinah ke Kufah. Kemudian kakinya patah di pinggir sungai Dajlah, lalu mati lantaran jalannya yang rosak. Aku takut Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertanggungjawabkan ke atas aku di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat sekalian, kita tengok bagaimana rasa tanggungjawab, mas'uliyah yang ada pada Sayyidina Umar. Andai kata kambing tu mati disebabkan oleh jalan yang tidak baik, jalan yang rosak, ya, kambing tu jatuh, kambing tu mati, Sayyidina Umar kata, aku bimbang kalau aku dipertanggungjawabkan, ya, kenapa jalan tu rosak yang menyebabkan kambing tu mati. Cuba bayangkan kalau kita manusia ni seksa binatang, mati binatang tersebut, tidakkah ada rasa bertanggungjawab kita kepada Allah di hari akhirat kelak? Kalau kita kurung binatang, kita bunuh binatang yang tidak ada sebarang kesalahan, ya, apakah kita tidak rasa bahawa kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hari akhirat? Itulah sebahagian daripada tanggungjawab seorang pemimpin. Itulah belas ihsan yang ada pada seorang pemimpin. Itulah keselamatan yang perlu dijaga oleh seorang pemimpin, sama ada kepada binatang maupun kepada manusia, kepada rakyatnya, sama ada dia Islam maupun dia bukan Islam. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nasihatkan kepada sesiapa saja yang dilantik sebagai pemimpin dan bersedia untuk menjadi pemimpin, dilantik dan dia bersedia untuk dilantik menjadi pemimpin, tidak kira di peringkat mana sekalipun, lagi besar, lagi luas kawasan jajahan, lagi banyak tanggungjawab. Kecil lagi kecil, ya, di kawasan jajahan, lagi sedikit tanggungjawab. Ya, di peringkat mana sekalipun, maka pemimpin tersebut wajib melaksanakan tanggungjawab tersebut. Wajib melaksanakan tanggungjawab. Mereka yang dilantik adalah khadam kepada rakyat. Mereka itu adalah khadimuhum, khadam kepada mereka, kepada rakyat yang memilih mereka, yang melantik mereka. Maka berusahalah, ya, wahai pemimpin, berusahalah bersungguh-sungguh dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh amanah, dengan penuh rasa, ya, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Laksanakan tanggungjawab tersebut kepada orang-orang di bawah kamu, orang-orang bawahan kamu, orang-orang yang kamu pimpin dengan bersungguh-sungguh. Kerana kelak kamu akan ditanya akan orang yang kamu pimpin itu. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita menjadi pemimpin, maka belajarlah untuk memimpin. Sebelum kita menjadi pemimpin, maka ukurlah baju di tubuh sendiri, di badan sendiri. Sebelum kita menjadi pemimpin, duduk seketika, renungkan apakah kita mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, dan apakah kita punya kemampuan untuk menjadi pemimpin yang
akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Pemimpin bukan tempat untuk seronok. Kepimpinan bukan tempat untuk mencari keuntungan, laba dunia, mencari kemegahan, mencari harta. Tetapi pemimpin dan kepimpinan adalah untuk kita melaksanakan amanah, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Maka fikir-fikirkanlah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita tidak mengambil satu langkah yang akhirnya membahayakan dan menjunamkan kita sendiri ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat memimpin kepada semua pemimpin, dan berhati-hatilah dengan kepimpinan kamu. Sekian ditutup pagi ini. Bertemu pada pagi besok dalam siri dan ruangan yang sama. Ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa asma'u li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.